berfitnah atau melaga-lagakan. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qattatan, tidak akan masuk syurga tukang fitnah, yaitu yang mengadu domba antara sesama manusia. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadruna man syirarukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala syirarukum dzul wajhayn alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Apakah kamu tahu siapakah sejahat kamu? Jawab sahabat, Allah dan Rasulullah sahaja yang lebih mengetahui. Lalu Nabi bersabda, sejahat kamu ialah orang yang bermuka dua, yang menghadap kepada ini dengan wajah dan datang ke sana dengan wajah yang lain. Jadi ini dipanggil adu domba. Jadi tuan-tuan, perangai yang ini suka melaga-lagakan orang ini, perangai yang Nabi kata sejahatnya manusia. Dia pergi jumpa orang ni, wajah dia lagi. Nampak mani ni dulu. Ya. Dia pergi jumpa kawan dia pula, maka dia cerita satu benda yang lain. Lepas tu dia pusing pula kadang-kadang. Kadang-kadang dia lakukan terus. Maknanya dia kata, Cik Allah lah cakap ini pada kau ni. Dia pun cerita. Dia pergi pula pada Cik Mak. Cerita pada Cik Mak pula. Ini pula akhir sekali Cik Mak dengan Cik Allah. Ini perangai yang paling buruk yang Nabi sebut. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui dua kubur yang baru ditanam. Satu hari Nabi berjalan melalui dua kubur yang baru saja ditanam. Kubur masih lagi, tanah masih lagi merah. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya kedua kubur ini sedang diseksa. Atas sifat Nabi yang ada kelebihan, Nabi tahu dua kubur ini sedang diseksa oleh Allah Ta'ala. Dan tidak diseksa kerana dosa besar. Bukan kerana dia diseksa ni kerana dosa besar, kerana dia derhaka pada semua ayah dia, tidak. Kerana dia berzina pun tidak, kerana dia minum pun tidak. Adapun yang satu, maka tidak bersih kita membersihkan dari kencing. Dua kubur kan? Satu kubur daripadanya diseksa kerana dia tak bersih daripada air kencing. Maknanya di sini kita kena cermat bila kita buat air kencing. Sebab tu saya selalu sebut ini, terutama sekali yang dia nak sentuh di sini ialah air kencing yang tidak dicuci elok lepas tu pergi sembahyang. Itu yang dimaksudkan. Kalau jenis wajib, maknanya orang panggil lintang pukang kan? Lintang pukang, lepas tu tak sembahyang, tak apa. Tanya sembahyang tu dia bersih elok, tak apa. Dengan seluar dia dibuka, dengan kain ke seluar dalam ke dibuka, itu tak apa. Dia tahu dah dia kencing lintang pukang, tak jaga. Lepas tu tanya sembahyang, dia buka semua. Tapi yang dimaksudkan di sini, bila dia wajib, dia tak cuci betul-betul. Dan bila dia disembahyang, dia pakai kedah gitu. Itu tak boleh. Dan istinja. Baik, saya sentuh terus yang ini dia sudah pegang. Macam mana orang yang dedas? Dedas ni maknanya apa dia? Ataupun ialah dedas tu yang jenis baik kecil, lepas tu dia acak kan baik. Maknanya ni biasanya ialah maknanya orang dah umur dia akan kena penyakit. Sentiasa keluar dia punya air kencing dia, tapi tak
Sedangkan kalau dia nak sembahyang, dia kena suci daripada najis tersebut. Maka dalam kes yang begini, yang sulit untuk dihentikan keluarnya air kencing itu, maka mereka menyatakan kita boleh terus sembahyang, tetapi dengan meraihkan beberapa cara. Pertama sekali, pastikan masuk waktu. Nombor satu, katakan nak sembahyang zuhur, masuk waktu zuhur, okey, settle satu benda. Yang kedua, dah masuk waktu zuhur, pergi masuk bilik air. Tak kira lah asalkan dalam waktu zuhur lah. Bukannya maknanya betul-betul masuk waktu zuhur dia terus buat kerja, tidak. Nak sembahyang zuhur ni, dalam waktu zuhur dah masuk waktu zuhur, okey, kita pergi bersihkan diri. Kita bersihkan pertama sekali air kencing tadi dah sekali keluar. Kalau ambil air sembahyang pun, tengah-tengah ambil sembahyang dia keluar. Itu maksudnya. Maka yang ini macam ni, bersihkan dulu di bilik air. Lepas tu apa dia? Hendaklah dia mengambil, ini saya ubah kepada bahasa moden ataupun suasana moden. Kita ambil modest ataupun senang cerita ambil modest, walaupun benda ni pula sebenarnya ambil modest oleh wanita, dan kita letakkan modest itu di kemaluan kita dan pakai saudara. Apa tujuan dia? Tujuan dia kalau dia keluar pun dia tak meleleh. Okey, kita pun pergi ambil sembahyang. Bila pergi ambil sembahyang, kita kata, Ustaz, saya tak boleh ni, tengah-tengah ambil sembahyang keluar, tak apa. Walaupun tengah-tengah ambil sembahyang dia keluar, rasa macam keluar, tak. Sebab kita dah menjalani satu proses untuk berwudu dan menjaga sembahyang ikut cara orang yang ada masalah. Jadi kena ambil sembahyang tu boleh tak apa ni keluar, terasa keluar. Tapi keluar dia pun kita dah pakai oleh wanita. Dia dah besar, dia tak meleleh. Teruskan ambil sembahyang. Tetapi niat dia, niat dia kalau kita ambil air sembahyang biasa, aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Tetapi untuk kes macam ni, niat dia apa dia? Aku berwudu untuk mengharuskan solat. Dia sikit. Ambil sembahyang ni untuk boleh ambil sembahyang. Bukan ambil wudu ni maknanya macam biasa tak? Nak bolehkan aku sembahyang. Masa apa kita cakap itu? Niat itu sebab tujuannya aku boleh sembahyang. Masa apa boleh sembahyang? Air kencing. Oleh kerana itu, aku ambil sembahyang ini oleh kerana aku ada penyakit air kencing sudah keluar ni, maka aku ambil sembahyang ini untuk mengharuskan solat. Dan Allah Ta'ala ambil sembahyang. Bila dah ambil sembahyang, sembahyang pula, maka air sembahyang itu hanya sembahyang untuk solat itu saja, zuhur saja. Bila masuk asar, kena ambil sembahyang yang jadi macam tadi, ikut cara. Itu dia cara kalau ada penyakit yang sekali keluar kencing kan, hukum kena balik kita ke ataupun kepada saudara mara kita yang dia kata saya ni rasa nak sembahyang tapi air kencing sekali keluar, macam mana nak buat? Itulah dia cara. Pertama, tunggu masuk waktu. Yang kedua, bersihkan badan air kencing tadi. Yang ketiganya ialah bersihkan badan ini. Maknanya kalau dia pakai kain, nak sekali kuat sedikit, jangan sedikit, maka dia kena kain dia kena air kencing. Bila kena air kencing, maka bila kain itu goncang, maknanya potong bergerak ke kiri kanan, dia akan jadi habis kotor peha dia. Itu dia yang dimasukkan dengan bersih. Bukan bersih kemaluan saja. Bersih maknanya badan dia yang kena air kencing. Lepas tu dah bersih, pakailah maknanya tuan wanita pakai saudara. Baik. Kemudian Nabi berjalan. Yang kedua tu dia kata, sebab diseksa ialah kerana dia ada domba. Kemudian Nabi SAW mengambil dalam dahan pohon yang hijau, lalu dibelah dan menancapkan di atas kubur masing-masing satu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapakah engkau berbuat demikian? Jawabnya, semoga Allah meringankan keduanya selama dahan ini belum kering. Sebab kita tu dikubur, kita tanam pohon
ambil iktibar balik maka ditanamnya pohon ini. Jadi saya sesuaikan dulu. Sayangnya besok saya nak buat rancangan ketipan untuk kita punya sound system kita yang lebih kurang 5,200 dengan kita nak beli kamera yang punya boleh link terus dengan di sini. Sekarang ni kalau dibuka internet, kuliah yang kita buat ini dia punya suara tak clear. Jadi yang itu dekat lebih kurang 8,000 kos. Jadi kita perlu lebih kurang 2,000. Jadi besok ni saya akan lancarkan kutipan. Kalau tuan-tuan tak bawa itu tak apa. Kita akan edarkan dia punya komitmen, moral komitmen, tulis nama itu. Kita akan peringatkan. Dan insyaAllah 2,000 itu sekejap besok kita akan dapat. Saya mulakan dengan diri saya sebagai sini. Jadi tuan-tuan ni semuanya orang dah cari lagu ni. Encik. Saya muda lagi ada tak encik ni. Jadi saya bantu sini. Jadi insyaAllah bulan ni setakat 15,000. Kalau dapat 15,000 kita akan beli standard pertama sekali kamera. Jadi dengan adanya kamera ini seluruh dunia boleh maknanya dengar kuliah kita. Dan siapa yang derma untuk beli kamera, Allah Ta'ala akan bagi pahala yang besar. Sepanjang